Hai, Assalamualaikum semua. Pada video kali ini, kita teruskan lagi perkongsian kisah seram daripada pembaca-pembaca FS. Dan kisah pada kali ini adalah berkenaan seorang wanita yang bernama Sofia. Sofia ini seorang yang peramah, ceria, dan suka bergaul orangnya. Namun, semuanya berubah apabila dia mula berkenalan dengan seorang lelaki. Akibat perkenalan ini, dia mula jatuh sakit yang aneh dan tidak sembuh-sembuh bertahun lamanya. Nak tahu bagaimana kesudahan cerita ini dan apa yang terjadi pada Sofia? Jom kita tonton video ini sampai habis. Dan seperti biasa, kepada yang belum subscribe channel FS, klik dahulu butang subscribe sebelum meneruskan untuk tonton video ini. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum semua. Pertama sekali, terima kasih aku ucapkan kepada FS karena sudi siarkan cerita aku nih. Kalau disiarkan. Aku Hani. Selama ni, aku hanya baca cerita di FS. Tapi kali ini, aku beranikan diri untuk bercerita kehidupan sahabat baik aku, Sofia. Sofia yang bertahun sakit kerana dendam manusia. Kisah ini adalah kisah benar yang berlaku. Dan aku telah dapat kebenaran dari Sofia untuk ceritakan kisah ini di sini. Kisah hidup Sofia ini dah berlaku hampir 25 tahun yang lalu, tapi masih segar dalam ingatan aku dan Sofia sendiri. Baik, kita mulakan kisah hidup Sofia. Sofia, secantik namanya, begitulah cantik orangnya. Dia dilahirkan dalam keluarga yang sederhana. Sofia ini merupakan anak bongsu dari 3 beradik. Yang sulung Abang Long dan kakak Sofia bernama Kak Yati. Sofia ini seorang yang cerdik dan cantik. Dia menjadi kegilaan ramai remaja lelaki. Tak kiralah kemanapun dia pergi, pasti ada yang berkenan dan cuba memikat dia. Tapi, apa yang aku lihat, Sofia hanya layan sebagai sahabat. Aku pernah bertanya pada Sofia, "Kenapa kau anggap sebagai kawan jah? Ramai kot yang tergila-gilakan kau." Aku bertanya sambil tersenyum. Sofia pun menjawab, "Kita baru 15 tahun lah ni. Aku belum terfikir lagi nak ada boyfriend atau hubungan yang serius. Aku nak jadi macam Kak Yati, belajar rajin-rajin sampai dapat masuk U. Kau pun kena ikut aku masuk U tau Hani. Jangan hilang fokus. Study okey?" Ya, itulah sahabat baikku. Bukan saja cantik, malah pandai pula tuh. Kadang aku cemburu tengok Sofia yang sentiasa fokus dengan targetnya. Lepas tu, si Sofia ni tak pernah terfikir nak couple-couple ni. Walaupun berderet lelaki sanggup sujud di kaki dia. Dan Sofia tidak pernah pula sombong dengan kecantikan yang dimiliki. Solat pun sentiasa terjaga sebab mak ayah Sofia orang yang tegas. Suatu hari ni, rakan sekelas kami, Ila, yang duduk di meja belakang Sofia, meminta tolong Sofia. "Sofia, aku nak minta tolong kau boleh tak?" "Tolong apa?" Sofia bertanya semula. Aku ni tak berapa pandai lah nak bercakap dengan budak lelaki. Aku nak minta tolong kau bagi tahu kat seorang budak lelaki ni yang aku belum bersedia nak couple-couple ni. Boleh tolong jadi orang tengah aku, rayu si Ila. Aku dan Sofia bila terdengar permintaan Ila tu hampir nak tergelak. Memang kami ni rata-rata tak pandai bercakap dengan budak lelaki sebab kami sekolah semua perempuan. Mana-mana peminat Sofia ni datang dari sekolah-sekolah berdekatan. Okeylah, aku tolong cakapkan. Nanti kau kena belanja aku makan tau. Sofia membalas dengan gurauan. Sofia memang sentiasa ceria orangnya. Mungkin sebab tu ramai suka berkawan dengan dia. Okey, nanti aku bagi nombor telefon rumah kau pada dia. Aku suruh dia cakap sendiri dengan kau. Thank you ya Sofia, kata si Ila. Disebabkan 25 tahun lepas, remaja zaman tu tak ada telefon bimbit atau apapun media sosial. Maka, telefon rumahlah yang biasanya jadi penghubung.
Dan telepon rumah Sofia memang setiap hari berdering dengan panggilan-panggilan peminat Sofia. Tapi si Sofia nih dijaga rapi oleh kedua orang tuanya dan Abang Long. Setiap panggilan yang masuk akan ditapis dulu siapa orangnya dan kadang dari mana. Kadang peminat Sofia nih pandai juga minta tolong adik dorang, kakak atau kawan dorang untuk telepon Sofia, sebab dorang takut dengan Abang Long Sofia. Tapi pada malam tuh Sofia sendiri yang menjawab telepon. Ternyata orang yang membuat panggilan tuh ialah kawan lelaki si Ila yang Ila beritahu pagi tadi. Hello, Assalamualaikum. Boleh saya bercakap dengan Sofia? Waalaikumsalam. Ya, saya Sofia. Siapa di sana? Saya Ray, kawan Ila. Bermulalah perkenalan mereka melalui telepon semenjak pada malam tu. Walaupun Sofia cuma ingin maklumkan pada Ray yang dia hanya orang tengah antara Ray dan Ila, tapi Ray masih berkeras ingin mengenali Sofia dengan lebih dekat. Mungkin Ray juga sudah terpikat dengan suara Sofia. Sofia pula agak kagum dengan keberanian Ray bercakap sendiri dengan Abang Long setiap kali telepon ke rumah. Walaupun Abang Long selalu soal siasat Ray. Disebabkan Ray kelihatan berani, Sofia akhirnya bersetuju untuk bersemuka dengan Ray. Hani, aku takutlah nak beritahu Ila yang aku akan jumpa Ray hujung minggu ni. Nanti Ila kata apa pula kataku. Sofia meluahkan kepada aku. Dia bimbang Ila pandang serong pada dia sebab jadi macam perampas. Walaupun Ila yang reject Ray mula-mula dulu. Bila mana aku terangkan pada Ila situasi Sofia dan Ray, Ila hanya ketawa riang saja dan berkata, Sofia, aku rasa kau lebih sesuai dengan Ray. Sebab orangnya putih, tinggi lampai, sepadan dengan kau, sama cantik, sama padan. Maka bermulalah perhubungan Sofia dengan Ray dengan lebih rapat lagi. Seingat aku, Ray lah orang pertama yang berjaya tawan hati Sofia. Sebelum ni, ada aja lelaki yang sampai nangis-nangis ditolak cintanya oleh Sofia. Aku sebagai sahabat baik Sofia dapat menyaksikan Sofia memang menjadi rebutan ramai jejaka. Tapi Ray juga yang dipilih oleh Sofia. Ray seorang lelaki sebaya kami yang sangat tampan, tinggi dan sasak orangnya, putih kulitnya. Betul kata Ila, sama cantik, sama padan dengan Sofia. Sofia kelihatan amat bahagia dengan Ray. Ray pula sangat bangga dapat memiliki gadis seperti Sofia yang menjadi idaman ramai lelaki. Tapi pada suatu hari itu, Sofia bersuara pada aku. Hani, aku rasa aku nak kawan biasa je lah dengan Ray tu. Aku sedikit terkejut sebab aku rasakan mereka pasangan yang ideal. Kenapa pula kau ni Sofia? Dah setahun lebih kau berkapal dengan dia. Takkan nak putus tiba-tiba pula? Ya, tahun tu 1995. Kami nak ambil SPM. Dan Sofia yang aku kenal memang jenis yang fokus pada pelajaran dan ada wawasan. Aku cuma rasa aku dah hilang fokus lah. Aku nak fokus pada study. Tahun ni kita nak SPM. Aku nak masuk uni macam kakak aku, ujar si Sofia. Betul sangkaan aku. Sofia memang fokus pada target dia. Dia memang tak suka kalau ada yang ganggu fokus dia. Jadi, aku nak beritahu Ray lah supaya kita berkawan dulu. Aku nak masuk uni, nak dapat kerja elok dan balas jasa mak ayah aku dulu. Baru aku nak fikir tentang hubungan ni. Terpulang pada kau Sofia. Tapi Ray tu baik dan setia. Aku rasa dia sanggup je tunggu kau sampai bila-bila. Akhirnya si Sofia ni memberanikan diri untuk memutuskan hubungan dengan Ray. Ray pada masa tu sangatlah kecewa sebab dia memang sangat serius dengan Sofia. Tapi Sofia berkeras untuk berkawan biasa saja sebab dia ada cita-cita yang perlu digapai. Dipendekkan cerita,
segala usaha kami studi untuk SPM berhasil dengan cemerlang. Dan akhirnya, kami dapat menjalani pengajian di matrikulasi. Sofia dan aku amat teruja sebab kami dapat tempat yang sama. Semasa menghitung hari membuat persiapan untuk ke sana, Sofia menelepon aku. "Hani, Re nak jumpa aku lah. Kau rasa aku perlu pergi tak?" Aku rasa kau pergi je lah jumpa dia. Lagipun kau nak pergi jauh kan?" "Okeylah, aku pergi jumpa dia," ujar Sofia. Maka, pertemuan Sofia dan Re berlaku pada hujung minggu tu, di tepi pantai. "Saya nak hadiahkan awak ni," Re bersuara, sambil menghulurkan kotak kecil berwarna merah. Kotak tu disambut Sofia dengan senyuman manis dan dibuka. Ternyata, sebentuk cincin emas dihadiahkan oleh Re untuk bekas kekasih hatinya. Sofia hanya terdiam. "Awak pakai cincin ni sampai bila-bila tahu? Walau apapun yang berlaku antara kita, pada saya, awak tetap milik saya." Sofia mengaku pada aku yang dia tak sampai hati untuk menolak pemberian Re, sebab dia tak mahu lukakan hati Re lagi. Jadi, Sofia terima cincin emas tu sebagai tanda persahabatan. Tapi, disitulah bermulanya mimpi ngeri Sofia selama 13 tahun lamanya. Tidak siapa pernah menyangka yang hidup Sofia akan kucar-kacir semenjak tu. Even aku yang selalu bersama Sofia dari sekolah hingga masuk universiti. Kami tak sangka cincin tu adalah penyebabnya. Apa yang aku perasan, Sofia yang dulu tidak pernah minat dengan mana-mana lelaki. Malah, dia pula yang menjadi mangsa ditinggalkan lelaki. Bukan tiada yang berminat, tapi setiap kali perhubungan menjadi rapat, akan ada sahaja sesuatu yang menghalang, yang akhirnya membuatkan Sofia sangat kecewa. Belum pernah lagi aku nampak Sofia menangis kerana lelaki. Tapi, bila teman lelaki Sofia Diyu tinggalkan Sofia, Sofia meraung di bawah aku. Itu membuatkan sesuatu yang pelik pada aku. Dan ada juga yang lain cuba mendekati. Tapi, Sofia pula jadi garang, semacam sampai dihalau-halaunya jejaka tersebut. Perwatakan Sofia makin hari makin pelik, berlainan daripada Sofia yang aku kenal selama ni. Lebih mengharukan bila wajah Sofia yang putih mulus tu mula ditumbuhi jerawat yang amat buruk, sehingga kan dia sendiri menangis apabila melihat wajah dia di cermin. "Hani, kenapa dengan aku ni? Kenapa mukaku jadi macam ni?" Sofia mengadu pada aku sambil menangis teresak-resak. Aku mengaku yang aku sendiri ngeri tengok wajah Sofia yang bertukar hodo dalam sekelip mata. Jerawat yang penuh tumbuh di muka Sofia hanya berlaku dalam satu malam sahaja. Sebelum tidur, tidak apa pada wajah, tapi keesokan pagi, penuh dengan jerawat yang bernanah. "Jom kita pergi jumpa pakar kulit," ajakku sebab terlalu kasihan pada Sofia. Sepanjang pengajian kami di U, keadaan wajah Sofia ada kalanya elok dan normal, tapi ada kalanya menjadi semakin teruk, yang membuatkan Sofia jadi kemurungan dan mula bercakap seorang diri. Ada satu hari tu, aku ingin ke bilik Sofia. Aku tahu Sofia sendiri masa tu, sebab rakan si bilik dia ada kuliah pada masa tu. Tapi dari luar bilik, aku dengar seperti dua orang yang sedang berbual. "Kau siapa? Selalu datang," kataku. Kedengaran suara Sofia dari luar. "Aku sayang kau." Suara Sofia juga, tapi intonasi yang berbeza. Aku amat kaget waktu tu. Lantas terus membuka pintu. Sofia ni jenis memang jarang mengunci pintu bilik dia. Dan ternyata hanya Sofia di dalam bilik tu. Aku tanya kat Sofia, "Kau bercakap dengan siapa, Sofia?" Sofia yang sedang duduk di atas katil hanya tersenyum. Sofia cakap, "Re, dia call aku tadi." Sumpah, waktu tu senyuman Sofia amat menggerunkan, dengan wajah yang menggerutu dan rambut yang kusut masai. Masa tu aku tahu, aku bukan berdepan dengan Sofia yang sebenar. Aku cakap ke dia, "Dadah, kau pergi mandi sekarang, kita keluar makan." Sofia akur,
sambil tersenyum sinis pada aku. Seram bila diingat kejadian tuh. Semenjak hari itu, aku sentiasa perhati gerak-geri Sofia. Dan baru aku tahu yang Ray memang sering call Sofia. Dari mana Ray dapat nomor telepon Sofia? Aku tak pasti. Tapi yang nyata, Ray memang tidak pernah melepaskan Sofia sepenuhnya. Apa yang berlaku selepas itu akan aku ceritakan di bahagian seterusnya. Insya Allah.